Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bika rabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah para asatizah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa semula kita dalam perbincangan setiap pagi Ahad berkenaan dengan Kitabul Muntaqa Imam Ibnu Jarud. Dan alhamdulillah kita telah masuki tajuk yang kelima dalam Kitabus Shalah, ya. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ibnu Jarud rahimahullah, ma jaa fil masjid. Qala haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah anna Aisyah wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam haitsu nuzila bihi ja'ala yulqi ala wajhihi khamisah. Ada dua dhabat untuk nuzila bihi, kata Ibnu Hajar, antara nazala bihi atau nuzila bihi. Haitsu nuzila bihi atau nazala bihi ja'ala yulqi ala wajhihi khamisah fa idza tamma kashafaha min wajhihi wa yaqulu la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Taqulu Aisyah radhiyallahu anha yuhadziru misla allazi fa'alu. Qala haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana Abu Amir qala haddatsana Syu'bah 'an Asy-Syaibani annahu qala sami'tu Abdullah ibn Shaddad yuhadditsu 'an Maimunah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'alal khumrah. Ini adalah dua hadis yang kita mudah-mudahan boleh bincangkan kandungannya walaupun secara ringkas, ya, insyaallah. Oke, hadis yang pertama, Imam Ibnu Jarud meriwayatkan Imam Ibnu Jarud menyebutkan tajuk sabbab nih, yaitu beliau mengatakan majaa fil masjid, yaitu bab berkenaan dengan masjid. Apa yang dimaksud dengan masjid di sini? Bukanlah dalam bentuk bangunan yang saya faham, akan tapi dia adalah tempat untuk solat. Jadi sebab sebelum ini kita berbincang berkenaan dengan, sebab perbincangan kita masih dalam konteks perbahasan berkenaan dengan hukum hakam solat, dan sebelum ini kita berbincang berkenaan dengan syarat-syarat solat, betul tak? Syarat-syarat solat yang dimulakan dengan menghadap kiblat, lalu dilanjutkan dengan menutup aurat, yaitu pakaian, dan sekarang ini berkaitan dengan tempat salat. Jadi tempat di mana kita melakukan salat. Tidak mesti masjid ini bermakna masjid sebagai sebuah bangunan tertentu yang ada bentuk dan reka bentuk tertentu. Nah, ini adalah tempat salat secara umum, sama ada di rumah kita atau sama ada di tempat-tempat yang lain. Nah, beliau kemudian menyebutkan dua hadis, dan hadis yang pertama diriwayatkan daripada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, lalu Muhammad bin Yahya mengatakan haddatsana Abdul Razzaq masyhur, dan Abdul Razzaq As-San'ani, salah seorang ulama paling besar di zamannya di Yaman. Walaupun ada perbincangan berkenaan dengan sebagian riwayatnya di akhir hayatnya, akan tapi secara umumnya periwayatan Abdul Razzaq adalah disepakati sahih, terutama apabila dia meriwayatkan hadis daripada kitab dia. Dia tak ada isu sama sekali berkenaan dengan Abdul Razzaq. Ada isu sedikit berkenaan dengan muyul tasyayyu' dia, akan tapi sangat-sangat kecil, sangat-sangat sedikit, dan dia tidak memberikan kesan dalam penerimaan hadis daripada Abdul Razzaq. Dan Abdul Razzaq adalah murid paling besar atau paling rapat dengan Ma'mar ibn Rashid al-Azdi. Ma'mar ibn Rashid, dan Ma'mar sendiri adalah seorang ulama tabi'in yang sangat aktif dalam menuntut ilmu dan masyhur. Juga terkenal siqah. Az-Zuhri, siapa tak kenal Zuhri? Imam yang paling banyak memberikan sumbangan dalam ilmu hadis.
Lalu Zuhri mengatakan kalau akhbarani Ubaidullah bin Abdullah atau Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud adalah seorang fuqaha sab'ah yang diiktiraf muttafaq alaih dalam siqah, dan beliau meriwayatkan daripada Aisyah dan Ibnu Abbas. Jadi secara ringkas kita boleh nampak sanad hadis ni adalah musalsal bil a'immah hufaz, ya tak? Mula daripada Muhammad bin Yahya hingga Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah sampai kepada Siti Aisyah dan Ibn Abbas. Justru dari segi daripada aspek kesahihan, hadis ini disepakati sahih, bahkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tak banyaklah kita bincang kenaan dengan kandungan sanad ni. Tak banyak, bukan tak banyak aspek yang boleh kita kaji, tapi dari segi permasalahan, ilal, tak banyak yang kita boleh dapati daripada sanad ni sebab dia sahih. Itu sebabnya kalau al-hadis selalu mengatakan hadzal hadis la syai', hadzal hadis la syai', maknanya hadis itu sahih. Betul tak? Sebab biasanya yang mereka cari adalah perkara-perkara yang unik, perkara-perkara yang pelik-pelik dan lain sebagainya. Dan hadis ini termasuk la syai'. La syai' maksudnya adalah ma'ruf sahih. Tak ada isu berkenaan dengan kandungan hadis ini. Nah, sekarang kita akan analisis matan ya. Siti Aisyah dan Ibn Abbas bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu nuzila bihi ja'ala yulqi ala wajhihi khamisah. Siti Aisyah dan Ibn Abbas berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu nuzila bihi, apabila telah turun kepadanya, nuzila bihi maksudnya nuzila bihil maut atau nazala bihi al maut. Ini Siti Aisyah dan Ibn Abbas bercerita berkenaan dengan saat-saat terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tengah sampai kepada kondisi yang sangat kritikal dalam kesehatan baginda Nabi. Jadi waktu itu Nabi tengah sakit dan merasakan satu keadaan yang sangat-sangat parah. Nah, ini digambarkan dengan haisu nuzila bihi atau nazala bihi. Dua kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari boleh didobat tu kalimat nazala bihi, boleh lil ma'lum dan juga lil majhul. Boleh dibaca nazala atau nuzila. Nah, ja'ala yulqi ala wajhihi khamisah. Apabila Nabi rasa macam berat sangat, sakit sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW, Nabi tutup muka dengan khamisah. Khamisah adalah kisah lahu a'lam. Kisah itu adalah satu lembar kain yang ada hiasannya di atas kain tersebut, itu namanya khamisah. Jadi apabila Nabi terasa macam berat sangat, sakit sangat, Nabi tutup muka. Nabi tutup muka. Dan ini juga menjadi satu mungkin menjadi satu pengajaran bagi kita, sebab apabila kita tengah sakit atau tengah perkara yang berat menimpa kita, kita tak ingin orang lain nampak muka kita yang tengah, misalkan tengah rasa macam tak elok dilihat, betul tak? Tak elok dilihat, justru ditutup muka. Dan pada masa yang sama, saya juga sering kali menggalakkan kalau orang yang tengah tenat atau orang tengah sakit, janganlah kita nak sibuk sangat nak tengok dia. Orang tengah pingsan, kita nak tengok. Sebab kalau kita sendiri yang pingsan pun kita tak suka orang tengok muka kita yang tengah tidak dalam keadaan yang layak dilihat oleh orang lain. Justru sepatutnya adalah tidak perlu untuk kita melihat perkara tersebut. Saya pernah nampak pernahlah satu ketika pernah satu ahli keluarga saya yang tengah sakaratul maut, lalu kemudian ramai jiran-jiran datang masuk ke dalam bilik dan dia tengok orang yang tengah sakaratul maut ni, nampak sendiri nafas dia macam mana naik turun, kemudian keluar buih dari mulutnya, dan saya rasa macam kalau saya yang sakit macam tu macam tak sedap lah. Sebab malu kita nampak macam tu. Macam kita tengah buang air besar, orang nampak. Betul tak? Okey. Okey, ada siapa boleh? Jangan lupa yang kemarin siapa? Yang kemarin, yang mau kemari, Junan, Mak, sama Ajel.
Namanya teh ya udah. Oke, kita Ustadz Komar, sila tutup Ustadz Komar, bahasa itu mute ya. Oke. Jadi itu yang berlaku di apa namanya kepada baginda Nabi SAW. Jadi kita fahami daripada perkara ini adalah Nabi tutup wajah, kemungkinan adalah untuk jangan sampai sebab tak elok lah nampak orang yang tengah sakit dan lain sebagainya. Faidzak tamma kasyafaha min wajihi. Faidzak tamma, apabila sudah mula ringan sedikit, baginda kemudian kasyafaan wajhi, Nabi buka wajah Nabi. Jadi ditarik dialihkan kain tersebut dan orang boleh nampak lagi. Lalu Nabi SAW bersabda, laknatullahi alal yahudi wa nasara. Nah, pada saat yang kritikal, Nabi sudah hampir meninggal dunia, Nabi ingin menyampaikan satu perkara penting kepada para sahabat. Sebab ini berkaitan dengan apa yang akan berlaku selepas baginda Nabi meninggal dunia. Jadi Nabi nak pesan sesuatu. Nabi mengatakan, laknatullahi alal yahudi wa nasara. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani sebab mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi kata Siti Aisyah, taqulu Aisyah yuhadziru misla alladhi fa'alu. Jadi ucapan Nabi ini ditujukan untuk tahzir, mengingatkan para sahabat agar jangan buat seperti yang mereka buat. Apa yang mereka buat yaitu menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi inilah larangan jelas daripada baginda Nabi SAW berkenaan dengan tidak boleh menjadikan kubur sebagai masjid, sebagai tempat sujud. Tadi kita bincang masjid adalah tempat sujud, betul tak? Jadi ini larangan untuk menjadikan kubur, sama ada kubur Nabi SAW ataupun kubur yang lain, sebagai tempat sujud atau tempat solat. Nah, sebelum kita masuk berkenaan dengan hukum solat di kubur, kita dan yang berkaitan dengan masjid dan tempat solat ni, kita nak tengok sikit berkenaan dengan permasalahan yang terkandung dalam kalimat la'natullahi alal yahudi wan nasara. Laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka. Jadi ada sedikit permasalahan yang kemuskilan yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar, yaitu kalau Yahudi ramai mereka punya nabi-nabi kan. Nabi-nabi Yahudi ramai, ya tak masalah. Kalimat ittakhadhu qubur anbiya'ihim, sebab memang Yahudi banyak nabi. Akan tapi Nasrani nabi dia cuma satu saja, Nabi Isa saja. Betul tak? Macam mana Yahudi dan Nasrani sekali kena laknat sebab mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka. Sebab Nasrani hanya punya nabi saja, itu satu nabi saja, itu Nabi Isa. Nah, ini menjadi kemuskilan sedikit, dan Imam Ibn Hajar membawakan beberapa jawapan. Antaranya adalah beliau mengatakan sebenarnya Nasrani pun punya banyak nabi juga, tapi tidak sebagai rasul. Mereka punya nabi tapi tidak sebagai rasul. Ada satu kaul mengatakan Hawariyin adalah nabi. Ada satu kaul mengatakan Maryam pula adalah nabi. Itu satu pandangan. Jawaban yang lain, mereka mengatakan, Imam Hajar mengatakan maksud nabi di sini bukan sekedar nabi, akan tapi kaum salihin. Jadi yang dimaksudkan oleh nabi adalah kenapa Yahudi dan Nasrani dilaknat? Karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi dan kubur kaum salihin menjadi tempat salat atau menjadi masjid. Ya, jadi akan tapi tak disebut salihin karena cukup sebut nabi sahaja. Sebab kalau kubur nabi pun tak boleh, apalagi kubur salihin yang lain. Nah, ini adalah salah satu beberapa jawaban lah daripada Ibn Hajar berkenaan dengan kemuskilan berkenaan dengan Nasrani. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perbahasan hukum. Dan sama-sama kita tahu bahwa hadis ini hadis yang sangat sensitif pada abad ini terutama, apabila kita berbincang berkenaan dengan kaitan kubur dan ibadat, terutamanya solat. Ini menjadi
perbincangan yang cukup panjang, cukup hebat, dan bahkan boleh membawa kepada pelbagai tuduhan, syirik dan lain sebagainya. Sebab bincang tentang kubur ni selalu sensitif sebab berkaitan dengan mystical, berkaitan dengan akidah dan lain sebagainya kan. Nah, sekarang kita terlepas daripada perbincangan tu, kita nak tengok dan analisis lafaz hadis ni mengikut pandangan-pandangan para syurah hadis. Nah, tuan-tuan, saya nampak bahawa pandangan ulama terdahulu tradisional, apabila saya bincang tradisional ni adalah untuk membezakan daripada pandangan ulama salafi. Jadi kita tengok pandangan tradisional terlebih dahulu. Saya nampak bahawa ulama tradisional memandang kalimat masajid di sini adalah tempat sujud. Jadi sebagaimana kita bincang tadi, maja'a fil masjid, maknanya adalah tempat sujud, maknanya tempat solat. Maka larangan daripada Nabi SAW ni adalah Nabi melarang untuk kita menjadikan kubur sebagai tempat solat. Jadi bukanlah hadis ni berkaitan dengan Nabi melarang kita bina masjid di atas kubur. Jelas tuan-tuan? Jadi secara umum pandangan ulama tradisional dalam perkara ini adalah Nabi melarang kita untuk menjadikan kubur sebagai tempat solat, maknanya kita solat di atas kubur atau kita solat menghadap kubur. Ini larangan yang terkandung dalam hadis ni. Nah, Imam Nawawi, perkara ini disebutkan oleh Dr. Nuruddin Itar dalam I'lamul Anam. Beliau mengatakan bahawa selepas sebut beberapa hadis tentang perkara ini yang berkaitan, beliau mengatakan allaqatil ahadis bittikhadil qabri masjidan ka'an yakunal qabru barizan yatawajjahu ilaihi fis salah wa yaqa'u fi qiblatil musalli. Beliau mengatakan hadis-hadis yang berkenaan tentang larangan ittikhaz kubur masajid maknanya adalah melarang kita untuk solat menghadap ke kubur ka'an yakunal qabru barizan, iaitu kita nampak betul kubur tu di depan mata kita, jelas kubur tu di depan mata kita. Wa yatawajjahu ilaihi fis salah, lalu seseorang menghadap ke kubur tu dalam salat, wa yaqa'u fi qiblatil musalli, dan dia terletak di kiblat, di bagian kiblat seorang yang tengah salat. Ini yang diharamkan, ini yang dilarang. Amma idza lam yakun kadzalik fala hurmata fi. Tapi kalau tidak macam tu, maka tidak ada keharaman. Ka'an yaqa'a khalfal musallin, misalkan kubur tu berada di belakang, walaupun di dalam masjid, tapi kubur tu di belakang orang yang tengah salat, tak haram. Au yustaru bihajizin yukhfihi, atau kubur tu ditutup dengan satu dinding yang tidak nampak kubur tu. Nah, jadi perkara itu tidak diharamkan. Jadi yang haram adalah kalau kita nampak kubur tu jelas di depan mata kita, di hadapan kita yang tengah solat dan di arah kiblat kita. Lalu kita sujud menghadap kubur tu, itu yang diharamkan. Atau kalau kita sujud di atas kubur tu, itu pun diharamkan. Nah, jadi yang diharamkan dalam hadis ni mengikut pandangan Syekh Dr. Nuruddin Itar sebagai representasi daripada kalangan tradisional adalah yang diharamkan dalam hadis ni adalah solat di atas kubur, misalkan seorang sujud di atas kubur, atau solat menghadap kubur dengan jelas nampak kubur itu terbuka dan berada di hadapan kita. Itu yang diharamkan. Adapun kalau kubur itu di belakang kita, ataupun kalau kubur itu di sebelah kita, atau kalau kubur itu ditutup dengan dinding yang tidak nampak kubur itu, atau ditutup dengan benda lain yang penting tak nampak kubur tersebut ketika kita salat, maka tidak haram. Jelas tuan-tuan? Dalil dia apa? Wa dalilu ala dzalik ijma'us salaf.
minas sahabati wat tabi'in hina adkhalu qabrahu sallallahu alaihi wasallam fi tawsi'atil masjid. Dalil bagi perkara ini adalah kubur Masjid Nabawi. Kubur Nabi SAW di Masjid Nabawi. Dan ijma' salaf daripada kalangan sahabat dan tabi'in apabila mereka memasukkan kubur Masjid Nabawi dalam perluasan masjid. Nah, ini dalil dari yang disebutkan oleh Dr. Aiter. Nanti kita akan sebut bagaimana berlaku apa yang dikatakan oleh Dr. Aiter ini sebagai perluasan masjid di zaman perluasan masjid sehingga memasukkan kubur Nabi ke dalam. Dan apa yang berlaku nanti saya akan sebutkan. Sekarang kita sempurnakan dulu apa yang dikatakan oleh Dr. Aiter. Waqal wa naqulu innahu yanbaghi an yusna'a dzalika fi kulli qabrin dakhili masjid. Kata Dr. Aiter, saya galakkan perkara tersebut dilakukan pada setiap kubur yang ada di dalam masjid. Misal, kalau sudah ada kubur dalam satu masjid, maka perkara tersebut kena dibuat. Apa dia? Wa yajibu irkha'us satair ala maqsuratil qabr hatta la yushahadu fi mislil masjidil umawi. Jadi tutup dengan satair, tutup dengan satair, kain, apa kan, tutup, yang penting kubur tu tutup sampai hatta la yushahad, sampai kubur tu tak nampak. Kama yaqa'u fi mislil masjid Umawi, seperti Masjid Umawi. Masjid Umawi ada kubur di dalam. Itu dikatakan kubur Sayyidina Yahya. Di dalam itu ditutup dia dengan istilah kita benda tertentu lah supaya tak nampak betul-betul kubur tersebut. Lalu berikutnya wala nara ihdatsa qabrin fi masjid. Dan kata Dr. Aiter terakhir, kami pun tak sokong ihdas qabr fi masjid. Kita buat kubur di dalam masjid. Jadi ini kena clear. Pertama, kalau kubur itu sudah ada, tutup. Tapi kalau kubur itu belum ada, jangan buat kubur dalam masjid. Jangan ada masjid kubur, satu masjid di Ustadz Khairi di Negeri Sembilan, ante nak saya wasiat kalau saya meninggal dunia saya letak dalam kuburan. La nara ihdas qabr fi masjid. Maknanya kalau sudah ada kena tutup, kalau belum ada jangan buat. Nah, satu lagi saya nak nukil tuan-tuan berkenaan dengan pandangan apa yang kita sebut sebagai tradisional ini berkenaan dengan hadis tersebut adalah larangan Nabi untuk buat kubur ittikhazul kubur masajid berkaitan dengan ta'zim. Nah, ini saya nukilkan pandangan daripada Al-Baydawi dalam Fathul Bari. Imam Ibn Hajar nukil daripada Baydawi. Beliau mengatakan bahawa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dan laknat Nabi kepada kaum Nasrani dan Yahudi di sini adalah karena mereka menjadikan kubur para nabi dan mentakzim dia sehingga jatuh ke dalam syirik dan yang perkara yang dilarang. Lalu Baydawi berkata, fa'amma man ittakhadha masjidan bijiwari salihin wa qasada tabarruka bil qurbi minhu la at-ta'zima lahu wa la tawajjuha nahwahu fala yadkhulu fi dhalikal wa'id. Adapun kalau seseorang buat masjid di sebelah orang soleh yang sudah meninggal dunia, amma man ittakhadha masjidan bijiwari salih. Jadi adapun kalau kita buat masjid dikubur tak boleh, akan tapi kalau kita buat masjid di sebelah orang soleh yang sudah meninggal dunia, wa qasada tabarruk bil qurbi minhu la ta'zima lahu, dan kita maksudkan untuk tabarruk, bukan untuk ta'zim, bukan juga tawajjuh lahu, tawajjuh nahwahu, fala yadkhulu fi dzalikal wa'id, tidak masuk dalam larangan tersebut, tak masuk dalam ancaman tersebut. Ini pandangan Baydawi dibawakan oleh Ibn Hajar. Nampak Ibn Hajar tak komen apa-apa. Rasanya Ibn Hajar pun sokong perkara tersebut. Jelas tuan-tuan ya. Walaupun pentahqiq Fathul Bari komen panjang di bawah, taklah panjang, ringkas di bawah hadza ghalat, bla bla bla, panjang sebagainya. Dan kita paham bahwa yang mentahqiq Fathul Bari adalah tidak sependapat dengan pandangan tersebut.
Nah, tuan-tuan sekalian, ini pandangan tradisional dan kita tadi saya mengatakan bahwa alasannya, hujahnya adalah ijma' salaf apabila mereka masukkan kubur Masjid Nabawi, kubur Nabi dalam Masjid Nabawi. Saya bawakan juga pandangan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Penting, ucapan Imam Nawawi yang menjadi asas Dr. Nurdin Iqtar bincang tentang perkara ini. Tuan-tuan boleh tengok Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi dalam jilid 5. Beliau mengatakan macam ni. Inna manahan Nabi SAW an ittikhadhi qabrihi wa qabri ghairihi masjidan khawfan minal mubalaghah fi ta'zimihi wal iftitani bihi. Farubbama adda dhalika ilal kufr kama jara li katsirin minal umamil khaliyah. Itu biasa. Beliau mengatakan walamma ihtajatis sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in wattabi'una ila ziyadah fi masjid Rasulullah SAW hina kasural muslimun وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر بنوا على القبور حيطانا مرتفعة مستدير حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحظور. Ini ucapan Imam Nawawi. Jadi apabila jadi ini larangan Nabi untuk buat kubur sebagai masjid, dan apabila berlaku perluasan Masjid Nabawi, para sahabat dan tabi'in, tuan-tuan kena beri underline sahabat di sini sebab nanti akan jadi perbincangan panjang. Sahabat, kata Imam Nawawi, para sahabat perlu untuk meluaskan Masjid Nabawi, lalu mereka masukkan ke kubur Nabi ke dalam masjid tersebut. Apa yang mereka lakukan? Mereka bina satu hitan, satu dinding-dinding besar untuk menutupi Masjid Nabawi, supaya tak ada orang yang solat menghadap direct ke masjid, dan membawa kepada larangan yang dilarang oleh Nabi SAW. Maknanya apa? Para sahabat dan tabi'in, apabila mereka terpaksa buat perkara tersebut, mereka fahami bahwa yang dilarang Nabi adalah kalau solat direct ke dalam masjid, ke dalam ke hadapan kubur. Tapi kalau kita buat penghalang, maka dibenarkan. Justru mereka buat penghalang besar, dinding-dinding yang tinggi, sehingga menghalang orang lain untuk sholat direct seperti ke kubur Nabi, sebagaimana yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pandangan satu kumpulan yang kita sebut sebagai tradisional. Karena kita nak tengok pandangan lain yang memahami hadis ini secara berbeza. Dia adalah kita ambil Syekh Albani dalam buku dia Ahkamul Janaiz, dan juga buku dia yang lain yang bertajuk Tahzirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Tuan-tuan penting untuk tengok dua buku ni, dan kesimpulan daripada buku ni kata Syekh Albani adalah, beliau mengatakan dalam Ahkamul Janaiz, wal ittikhadul mazkuru fil ahadits al mutaqaddimah yashmalu iddata umur. Al-awwal as-salatu ila al-quburi mustaqbilan laha, wathani as-sujudu 'ala al-qubur, wasalis bina'ul masajid 'alaiha. Jadi ini tiga perkara kata Syekh Albani. Apabila kita faham larangan Nabi ittikhaz kubur masajid, maknanya adalah solat menghadap kubur, solat di atas kubur, dan bina masjid di atas kubur. Dan berikutnya lagi perbahasan dalam tahzir masajid, beliau tahzirus sajid, beliau menyebutkan larangan untuk solat di masjid yang di dalamnya ada kubur. Walaupun kita tak menghadap kubur tu, setakat ada kubur dalam masjid adalah dilarang untuk kita melakukan solat di situ. Nah, ini menjadi isu panjang antara dua aliran tersebut. Aliran tadi yang pertama katakan boleh asalkan ditutup dan asalkan masjid tu kubur tu tak ada direct depan kita. Tapi kalau Syekh Albani dan Salafi, mereka akan pandangan tak sampai masjid, kalau ada kubur pun tak bolehlah solat di situ. Dan ini yang berlaku di beberapa tempat, bahkan ada tindakan ekstrim yang menggali kubur yang ada di masjid, dibuang tulang belulangnya dan lain sebagainya, dikeluarkan sama sekali dari masjid dan sebagainya. Nah, berkenaan dengan
hujah bahwa yang disebutkan Imam Nawawi bahwa sahabat dan tabi'in apabila melakukan perluasan Masjid Nabawi ini, apa pandangan Syekh Albani? Beliau mengatakan dalam Ahkamul Janaiz, wa dzakartu fihi, dalam kitab dia Tahdzirus Sajid min ittikhadzil qubur masajid, wa dzakartu fihi tarikh idkhalil qabrin nabawi fil masjidis syarif wa ma fihi minal mukhalafah lil ahaditsil mutaqaddimah. Jadi kita secara ringkas dulu tontonnya, beliau mengatakan bahwa sejarah perluasan Masjid Nabawi itu secara ringkasnya adalah dia menyalahi hadis. Jadi dia tak, bukan, kalau Imam Nawawi seolah-olah sokong perluasan tersebut, betul, dan seolah-olah katakan tak apa, tak salah, sebab para sahabat pahami perkara itu kemudian buat dinding yang menutupi masjid tersebut. Tapi menurut Syekh Albani perkara pun itu tersebut silap. Sepatutnya tak dibuat perluasan itu dan masukkan masjid dalam kubur. Tapi apa namanya kena sebab dia menyalahi hadis tersebut. Kalau kita beralih kepada kitab beliau yang lain yaitu Tahdzirus Sajid, panjang beliau bincang berkenaan dengan sejarah bagaimana masuknya sejarah perluasan Masjid Nabawi ini, dan beliau nukil daripada Imam Ibn Abdul Hadi. Imam Ibn Abdul Hadi murid daripada Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan apa? Imam Ibn Abdul Hadi ringkasnya lah, beliau mengatakan perluasan Masjid Nabawi berlaku pada zaman khilafah Al-Walid bin Abdul Malik. Pada saat itu tuan-tuan, kebanyakan para sahabat Nabi yang ada di Madinah sudah meninggal dunia. Maknanya tak ada sahabat di Madinah pada saat itu. Jadi kita tak boleh berhujah dengan mengatakan para sahabat buat yang perkara ini. Ya, sebab para sahabat sudah meninggal dunia di Madinah pada saat itu. Lalu selepas menukil pandangan Ibn Abdul Hadi, Syekh Albani mengatakan apa? Wa yatabayyanu lana mimma awradnahu annal qabra syarif innama udkhila fil masjidin nabawi hina lam yakun fil madinah ahadun minas sahabah. Ini penting tuan-tuan, sebab kita berlaku khilaf antara Imam Nawawi yang sebut sahabah wa tabi'un dengan ucapan Syekh Albani dan pandangan Ibn Abdul Hadi, hina lam yakun fil madinah ahad minas sahabat, tak ada sahabat pun ketika berlaku perluasan itu. Wa anna dzalika kana ala khilafi gharadihim alladzina ramu ilaihi hina dafanuhu fi hujrati sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan tersebut juga menyalahi keinginan para sahabat sendiri. Kalau mereka masih hidup, mereka tak akan setuju, ringkasnya. Fala yajuzu li muslimin ba'da an arafa hadhihi al-haqiqah an yahtajja bima waqa'a ba'da sahabah li'annahu mukhalifun lil ahaditsis sahihah wa ma fahima as-sahabah wal a'immatu minha kama sabaqa bayanu wa huwa mukhalifun aidan li sani' Umar wa Utsman, dan lain sebagainya. Tuan-tuan, sekarang poin saya adalah menurut Ibn Abdul Hadi, perluasan kubur itu berlaku selepas para sahabat Nabi meninggal dunia di Madinah dan berlaku pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Justru tidak boleh menjadi hujah untuk mengatakan boleh. Bagaimanapun tuan-tuan, ini bukan bermakna Syekh Albani melarang kita untuk sholat di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan masjid-masjid yang lain tak boleh, tapi Masjid Nabawi boleh, sebab ada khususiat tersendiri, yaitu masjid sholat di dalam masjid ini keutamaannya panjang, sholat di Raudhah panjang, dan lain sebagainya. Jadi khas untuk Masjid Nabawi boleh, tapi di masjid yang lain tak boleh. Walaupun tidak disetujui untuk adanya kubur di tempat tersebut, dan perluasan masjid untuk memasukkan kubur Nabi adalah satu tindakan yang silap sebenarnya dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik. Tuan-tuan, kalau kita nak tengok sedikit, saya buat kajian sedikit berkenaan dengan sejarah perluasan Masjid Nabawi, dan kita nak tanya, siapa yang buat perkara ini dan bila berlaku? Tidak dinafikan yang buat adalah, yang suruh adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Tahun berapa dia buat?
ada dua pendapat yang saya nampak di sini. Pertama, Imam Suyuti dalam Tarikh Khulafa mengatakan peristiwa Tausi'ah Masjid Nabawi berlaku pada tahun 87 Hijrah. Sedangkan Imam Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah mengatakan peristiwa tersebut berlaku pada 88 Hijrah. Apabila 88 Hijrah ni berlaku peristiwa ni, siapa yang buat perluasan ni? Sebab Walid bin Abdul Malik ada di Damsyik. Yang buat di Madinah tentulah wali Madinah, Amir Madinah. Siapa Amir Madinah pada masa itu? Dia adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Apabila Walid menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz untuk buat perkara ni, kata Imam Ibn Katsir, beliau kumpul fuqaha Madinah yang ada pada saat itu. Dan pada saat itu fuqaha Madinah siapa? Fuqaha Sab'ah, bahkan fuqaha Al-Asharah. Bukan cuma fuqaha Sab'ah saja, fuqaha Asharah. Dia kumpul, kemudian minta pandangan mereka berkenaan dengan surat daripada Walid bin Abdul Malik ini. Fuqaha Sab'ah tak setuju dengan permintaan Walid bin Abdul Malik. Bukan tak setuju karena tak suka masjid diluaskan, mereka setuju. Bukan tak setuju karena kubur Nabi nanti dimasukkan dalam masjid, bukan. Akan tapi mereka tak setuju sebab kena menghancurkan rumah-rumah Nabi, hujurat Nabi. Dan yang mereka inginkan adalah rumah-rumah itu dikekalkan. Rumah-rumah tersebut dikekalkan agar nampak, kata mereka, apa yang mereka katakan, agar nampak bagaimana zuhudnya Nabi, bagaimana kehidupan Nabi zaman dahulu. Nanti setiap hujjaj yang datang boleh ambil iktibar, lebih insaf dan lain sebagainya. Ini adalah kekhawatiran mereka. Nah, apabila dibawakan pandangan ni kepada Walid bin Abdul Malik, dia tak convince, dia tetap katakan hancurkan juga. Dan untuk makluman tuan-tuan, sila Google Walid bin Abdul Malik siapa. Dan Walid bin Abdul Malik, dia adalah khalifah yang juga faqih. Khalifah yang juga faqih. Dia bukan setakat orang politik. Dia adalah seorang talib ilm dulu juga sebelum dia menjadi khalifah. Nah, ada satu riwayat dari kata Imam Ibn Katsir, iaitu daripada Sa'id Ibn Musayyab. Tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk hukiyah. Hukiyah ni beliau mengatakan wa yuhka anna Sa'id Ibn al-Musayyab ankara idkhala hujrati Aisyah fil masjid ka'annahu khasyiya an yuttakhadhal qabru masjidan. Jadi ada satu hikayat daripada Sa'id Musayyab. Ini hikayat ni tak tahu betul ke tak, itu pun sebabnya Ibn Katsir dia tak jazam dalam perkara ni, bahawa Sa'id Ibn Musayyab tak setuju agar hujrah Siti Aisyah dimasukkan dalam masjid. Sebab ni nanti membawa kepada an yuttakhadhal qabru masjidan. Ini secara ringkas tuan-tuan. Jadi berlaku pada 88 dan kita boleh nampak bahawa yang buat ni bukan orang calang-calang, betul tak? Umar bin Abdul Aziz siapa tak kenal, fuqaha Asyarah siapa, dan siapa orang di Madinah pada zaman itu. Justru apabila Imam Nawawi mengatakan tabi'un sepakat dalam perkara ni, anda rasa dia punya poin lah dalam perkara tersebut, betul tak? Yang menjadi isu kita adalah sahabat. Adakah sahabat juga sepakat dalam perkara ni? Kata Ibn Abdul Hadi, tak ada sahabat di Madinah pada zaman tu. Mereka dah meninggal semua. Dan justru tak boleh Imam Nawawi mengatakan ajma'as sahabah wa tabi'un, sebab tak ada sahabat yang hidup pada zaman tu. Sebenarnya tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok dalam Bidayah wa Nihayah juga, pada tahun-tahun seperti 87, 88, 89 sampai tahun 90-an, kita masih nampak nama-nama sahabat masih hidup pada zaman tu. Kita boleh nampak nama-nama sahabat Nabi masih ada. Ada yang meninggal pada tahun 87, ada meninggal 88 dan 89 dan seterusnya. Tapi yang menjadi isu kita adalah mereka hidup di tempat-tempat yang lain, ada di Himas, di Syam dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi isu kita adalah ucapan Ibn Abdul Hadi, di Madinah tak ada sahabat Nabi.
dan ucapan Syekh Albani, tak ada satu orang pun sahabat Nabi di Madinah. Sebenarnya ada, tonton tengok di Bidayah wa Nihayah pada tahun 88 Hijrah. Ada Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi. Dia sahabat Nabi dan dia ada di Madinah. Meninggal pada tahun 88. Jadi meninggal pada tahun meninggal dunia pada tahun berapa nih? Pada tahun tuan-tuan 91 Hijrah. 91 Hijrah. Kata Imam Ibn Katsir menyebutkan daripada Al-Waqidi, perkara tersebut meninggal pada tahun 91 Hijrah, dan murid dia Ibn Sa'ad mengatakan laisa fi dzalika khilaf. Tak ada khilaf bahwa beliau meninggal dunia pada tahun 91. Akan tapi Bukhari mengatakan dia meninggal pada tahun 88. Apapun yang berlaku, kalau dia pun meninggal 88, kemungkinan selepas perluasan Masjid Nabawi, betul tak? Kalau meninggal 91, maknanya lebih lagi lah bahwa dia meninggal dunia dalam selepas perluasan. Syekh Albani menafikan pandangan ini sebab menurut beliau riwayat yang mengatakan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi meninggal pada tahun 91 adalah riwayat Al-Waqidi. Waqidi matruk. Ini menjadi isu yang saya pernah sebutkan bahwa Waqidi matruk dalam hadis, tapi dalam sejarah tak ada siapa yang menafikan bahwa dia adalah seorang imam dalam sejarah. Berikutnya lagi kata Syekh Albani, yang mengatakan Sahal bin Sa'ad meninggal tahun 91 adalah Zuhri, dan riwayat Zuhri tersebut mu'dal atau mursal, sebab Zuhri mengatakan tufiya Sahal bin Sa'ad bil Madinah sanata 91. Kata Syekh Albani mu'dal atau mursal. Ini pun satu isu juga menurut saya, bahwa Zuhri kata macam tu sebagai kapasiti dia sebagai seorang pakar sejarah, bukan tengah meriwayatkan. Dan Zuhri apabila bincang tentang sejarah, maka kita tengok dia sebagai seorang ahli sirah seperti Waqidi juga. Maka jangan kita hukum mursal. Tak, ini bukan tengah periwayatan, tapi tengah menyebutkan satu rumusan sejarah yang kita iktiraf kepakaran Zuhri dalam perkara tersebut. Dan dengan demikian, menurut saya pandangan bahawa tak ada sahabat Nabi pada saat berlaku tausiah Masjid Nabawi adalah satu pandangan yang perlu kita perhalusi lebih dalam lagi. Terakhir tuan-tuan, saya terlalu panjang bincang hadis pertama ni. Hadis yang berikutnya adalah hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Abu Amir. Abu Amir adalah Abdul Malik bin Amr Al-Qaisi Al-Basri siqah. Qala hadatsana Syu'bah an Syaibani. Syaibani adalah Abu Ishaq Syaibani, imam di Kufah, bernama Sulaiman bin Abi Sulaiman. Beliau mengatakan sami'tu Abdullah bin Shaddad yuhadditsu an Maimunah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'alal khumrah. Hadis ini sahih, dan beliau ni hadis ini mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas khumrah. Khumrah ni apa? Khumrah adalah musalla saghir yu'malu min sa'afin nakhl. Jadi dia adalah istilah kita sejadah, teman-teman. Istilah kita sejadah. Kalau besar sikit nama dia hasir, tapi kalau kecil nama dia khumrah. Dan Nabi salat di atas khumrah maknanya di atas sejadah kecil tersebut. Dan kata Imam Ibn Hajar menukil daripada Ibn Battal dalam Fathul Bari, la khilafa baina fuqaha'il amsar fi jawazis salati 'alaiha illa ma ruwiya an Umar bin Abdul Aziz annahu kana yu'ta biturabin fayudha'u 'alal khumrah. Jadi tak ada khilaf, ulama mengatakan bahawa salat di atas khumrah boleh, di atas sejadah boleh. Melainkan ada satu riwayat daripada Umar bin Abdul Aziz, beliau macam seolah-olah mesti mensyaratkan di atas tanah juga. Justru walaupun solat di atas khumrah, diambil satu tanah di atas khumrah tersebut, dia sujud di situ. Tapi tak macam Syiah ya tuan-tuan. Dia bawa Syiah tu dah satu bulatan kecil tanah Karbala, sebab memahami bahawa tanah ni suci, justru dia kena bawa di atas sejadah juga. Tapi Umar bin Abdul Aziz hanya meletakkan tanah biasa saja sebab beliau berpandangan kemungkinan, kata Imam Ibn Hajar, wala'allahu kana yaf'aluhu ala jihatil mubalaghah fi tawadhu' wal khusyu' fala yakunu fihi mukhalafal jamaah. Dia hanya setakat untuk tawadhu dan khusyuk saja. Wallahu a'lam.
sudah panjang sangat nih kita berbincang. Saya nak dengar juga pandangan daripada rekan-rekan sekalian berkenaan dengan hadis-hadis yang disebutkan pada hari ini. Okey. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alihi wasallam. Ada siapa nak mulakan? Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Hadis ni yang hadis la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Hadis ni ana juga dengar daripada few masyayikh salafi. Diorang kata Masjid Nabawi is ada masjid dulu baru ada kubur. Tapi hadis ni tunjukkan ada kubur baru ittikhadh masajid. So, diorang kata actually Masjid Nabawi, one of them, anda tak pasti, Syekh Sulaiman Ruhaili ataupun Bin Baz, diorang kata, so kalau ada masjid dulu, kemudian ada kubur, okey. Tapi kalau terbalik, ada kubur, lepas tu ittikhaz masajid, itu yang tak okey. So, macam Masjid Nabawi is ada masjid dulu, baru ada kubur. Lepas tu diorang kata, one of them kata, Syekh Sulaiman Ruhaili tak silap, dia kata rumah Aisyah tu kekal bukan masjid. So ada hukum-hukum yang muta'alik. Contoh macam kalau ada wanita haid solat dalam rumah Nabi sekarang ni, dia still duduk dalam rumah Nabi still boleh sebab dia bukan masjid. So satu lagi hukum is Aisyah radhiyallahu anha ataupun lepas Nabi wafat pun dia tak jadi masjid juga. So tausiah tu berlaku kecuali tempat tersebut je bukan masjid. Tempat tengah-tengah tersebut rumah Nabi yang dalam dia ada kubur Nabi, ada Abu Bakar dan Umar, itu je bukan kekal masjid. Yang lain semua masjid. Wabitali orang yang haid boleh masuk dalam situ dan boleh duduk. Tapi dalam masjid tak boleh. So itu hukum-hukum yang diorang bezakan rumah dengan masjid. Lepas tu one of them cakap juga tausiah bukan insya'. Tausiah is kau besarkan, insya' maksudnya kau baru nak al-asl nak buat. So tu tu satu daripada hujah diorang juga. Bin Baz pernah katakan, Bin Baz ada beza juga. Dia pernah katakan tak dirobohkan sebab ada fitnah lebih besar kepada kaum muslimin. Itu maksudnya sepatutnya dirobohkan lah. Sepatutnya diorang pemakaman tersebut dah. Pemakaman tersebut. Makam tu. Tapi karena ada masalah tak dibuat. Ada masalah darar pada muslimin kalau buat, maka tak dilakukan. Okey. Menarik. Itu yang kemudian anda ingat ada isu besar dulu apabila kerajaan Saudi naik pertama kali, ya kan, pada abad ke-20 kan, 1900-an, dan tersebar berita di mana kerajaan Saudi kononnya akan menghancurkan kubur Nabi, betul tak? Lalu itu kemudian yang ramai ulama dari seluruh dunia yang kemudian membawa respon. Salah satunya adalah dari Indonesia sendiri. Dari Indonesia ada satu wafd khas untuk datang ke Saudi untuk bagi tahu supaya jangan hancurkan, untuk minta supaya jangan dihancurkan Masjid Nabawi. Dan dari wafd ni yang kemudian balik semula jadi Nahdlatul Ulama tu. Nah maknanya ada apa namanya isu, ada viral kabar angin yang mengatakan bahawa kerajaan Saudi nak hancurkan Masjid Nabawi. Tapi anda sering dengar juga bahawa kerajaan Saudi nafikan perkara itu. Nah, kalau cerita yang anda bawa itu maknanya benar ada keinginan untuk menghancurkan. Dan anda ingat juga satu ucapan dari Muhammad Abdu di Mesir. Kalau tuan-tuan baca buku Al-A'malul Kamilah oleh Syekh Muhammad Abdu, beliau, saya waktu buat tesis dulu, anda suka kumpul apa pandangan seluruh dunia berkenaan dengan gerakan Saudi yang baru nih. Jadi kerajaan Saudi yang baru nih. Dan Syekh Muhammad Abdu ada pandangan berkenaan dengan perkara ini. Beliau mengatakan dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab baik, cuma cara dia kurang baik. Sebab cara dia menyebabkan orang lain
berpikiran buruk berkenaan dengan mereka. Dan salah satu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul adalah apa gunanya mereka mengatakan ingin menghancurkan Masjid Nabawi. Nah, itu yang Anda ingat dan menunjukkan bahwa perkara ini menjadi isu besar di dunia Islam pada zaman tersebut, yaitu keinginan untuk menghancurkan Masjid Nabawi, menghancurkan kubur Nabi dalam Masjid Nabawi dan membangun semula perkara ini. Dan bagi Anda, perkara ini memang pertama bukan hanya sensitif kepada umat Islam, tapi juga menyalahi pandangan yang established dalam kalangan umat Islam yang tadi Anda sebutkan. Secara tradisional mereka punya pandangan macam ni, bahwa perkara ini adalah perkara yang dibenarkan oleh salaf, betul tak? Daripada kalangan sahabat dan tabi'in, dan tidak ada yang menyalahi perkara tersebut melainkan selepas berlakunya kemunculan gerakan dakwah ini. Ini yang kemudian menjadi perkara ini menjadi sangat sensitif, sebab perkara-perkara yang menyalahi jumhur dalam dalam perkara tersebut. Bagaimanapun bagi Anda, dia tetap tidak menafikan realiti bahwa kubur Nabi sekarang ini berada dalam masjid. Sejak dulu lagi berada dalam masjid. Cuma kubur Nabi tersebut dihalang dengan benda yang menutupi kubur, sehingga tak ada peluang sama sekali orang untuk melakukan solat menghadap kubur. Yang ada adalah menghadap dinding. Sama ada anda mengatakan dalam kubur tu, dalam dinding tersebut bukan hukum masjid ataupun hukum masjid, dan anda tak rasa orang datang terus masuk dalam kubur untuk solat di dalam kubur, dan yang ada adalah solat di luar kubur tersebut, kan? Ini yang menjadi isu besar tu. Jadi dia tidak menafikan bahawa hukum ni adalah tetap hukum yang kita bincangkan, tetap relevan, yaitu apa status kubur di dalam masjid. Itu pandangan anda lah. Wallahu alam. Pandangan yang lain. Ustaz Muhaimin, ada apa-apa? Ada apa-apa tak? Anda biasanya yang paling kreatif dalam perkara ni. Jadi hatta yang sekarang ni itu pun dibincang juga. Adakah apa kan itu pun dibincang, maksudnya perkara ni bukan perkara yang kecil lah. Dan anda tengok setakat yang tadi ulama setuju untuk mimbar tu dikekalkan macam dulu. Jadi tak diubah mimbar Masjid Nabawi ke center yang Angkut. Oh, sayangnya Ustaz Muhaimin ni tak jelas pula. Ustaz Mursyid, ya, Ustaz Mursyid ni ya, kasih pandangan, okey? Tak ada, setuju je lah, insyaAllah. Tak boleh lah, kita nak dengar pandangan-pandangan ni. Kita minta Ustaz Muhaimin habiskan dulu. Tengok. Sangkut sangkut dia. Tak dengar. sangkut. Sekadar yang baca tadi, hatta mimbar waktu perluasan yang berlaku pada zaman sekarang itu dikekalkan seperti yang mimbar tempat yang lama, tak diubah kepada center yang barulah, untuk mengekalkan bahawa di sana sebenarnya adalah markas bagi Masjid Nabawi yang asal. Itu je lah yang anda kongsikan. Allah Allah. Anda, ya, menurut pandangan anda, kalau anda lah punya kuasa, kalau anda punya ikut keinginan anda, memang anda setuju dengan fuqaha sab'ah dulu. Kalau boleh janganlah hancurkan Masjid Nabawi, rumah-rumah Nabi ni. Anda nak tengok rumah Nabi itu macam mana, hujrah-hujrah Nabi macam mana, dan betul dia akan memberikan kesan tersendiri dalam diri setiap orang yang tengok macam mana Nabi hidup pada zaman tersebut.
Tapi apapun yang berlaku, tapi apa yang berlaku adalah berbeza dengan keinginan kita. Dan Anda tengok Al-Walid bin Abdul Malik, ya, dalam hal ini dia tengok maslahat meluaskan masjid lebih penting daripada maslahat mengekalkan artifak dan mengekalkan bahan-bahan sejarah nih. Jadi itu sebabnya beliau buat juga perkara ni, dan Ibn Katsir sebut dalam tarikh apabila rumah-rumah Nabi ini dihancurkan, ahli Madinah menangis sedih macam seolah-olah Nabi SAW baru meninggal dunia pada hari itu. Jadi kesan perkara ni Anda tengok adalah bukan bersifat hukum berkenaan dengan masuknya kubur dalam masjid, tapi kesan sayang kita kepada peninggalan Nabi, betul tak? Kesan kepada sentimental lah, kesan kepada sentimental dalam perkara tersebut. Adapun berkenaan dengan perbincangan dalam penetapan solat di kubur dan lain sebagainya, maka dia hampir sama sekali tak disentuh, dan dengan demikian adalah poin kuat dari yang dibawakan oleh Imam Nawawi, walaupun tidak secara sharih, betul tak? Tapi poin kuat Imam Nawawi yang mengatakan bahwa perkara ini adalah disepakati oleh sahabat yang hidup pada zaman itu dan juga para tabi'in hidup zaman tersebut. Dan dia menjadi satu landasan dalil dalam hujjah dalam perkara tersebut. Okey. Ini tuan-tuan bukanlah kita bincang apa? Sebagian golongan membenarkan, mereka berdalilkan tentang Ashabul Kahfi yang mana ada masjid di atasnya tu. Dalam Quran sebut kalau tak salah. Ya, betul. Itu dijawab juga oleh Syekh Albani dalam Irsyadus Sajid. Dia sebutkan dua syubhat yang mengatakan bolehnya perkara tersebut, antaranya adalah tentang Ashabul Kahfi, yang kedua adalah berkenaan dengan perluasan Masjid Nabawi ini. Dan beliau jawab dua-duanya, dan ana hanya komen berkenaan dengan perluasan yang ke Masjid Nabawi saja, dengan yang tadi anda sebutkan. Tentang Ashabul Kahfi, anda belum bagi sangat perhatian. Mungkin Ustaz Muhaimin bagilah rumusan lepas ni untuk kita tengok apa pandangan beliau tentang perkara tersebut. Jangan anda seorang, Ustaz Muhaimin, nanti anda kena marah orang ramai pula. Kita bagi dua kan okey, sikit. Okey, kalau tak ada tuan-tuan, terima kasih banyak. Kita dah pukul 8.30, dah mula naik juga matahari. Dan terima kasih atas perbincangan yang sangat menarik ini. Sekali lagi anda nak ingatkan bahawa ini adalah pandangan anda. Sangat-sangat dialu-alukan kalau ada pandangan lain untuk membuat pandangan tersebut, menguji pandangan tersebut sama ada betul ataupun salah. Anda tak pernah mendakwa pandangan anda paling betul. Jadi kalau ada maklumat lain yang boleh meluruskan perkara ini, adalah sangat-sangat digalakkan. Okey, kita berjumpa semula insya-Allah pada minggu hadapan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.